wa in qalla. Sesungguhnya amalannya Allah amat suka sangat dekat hamba bila dia buat benda sikit tapi berkonsisten. Once upon a time datang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, khabarkan pada aku, sedekah di waktu manakah yang paling besar ganjarannya? Antara tu kata Nabi SAW, apa dia? Wa anta malul ghina. Kalau kamu nak jadi orang kaya, kamu kena bina dengan sedekahmu dulu. Bukan tunggu kaya baru nak sedekah kali kedua. Kalau nak berjaya dalam kerja dan kerjaya, kalau nak kaya dalam berniaga, derma-dermalah dulu. Bukan tunggu kaya, oi baru nak derma. Kalau ada di kalangan kita kerajaan bagi kerja projek juta-juta, mesti kerajaan keluarkan satu indens, dicagarkan dekat bank. Kalau 10 juta, bank kan bagi mungkin mula-mula 5 juta. Apa salahnya 2.5 tu sedekah sebab you nak berjaya. Bukan seplus daripada buat projek baru nak bagi. Once upon a time dalam hadis Muslim sebut, ada seorang sahabat berjalan-jalan di tanah lapang, bifalatil ard. Tiba-tiba terdengar suara awan, bersama awan menyebut seseorang, sedangkan sahabat tak tahu siapalah yang disebutkan. Awan kata, ya sahabah, asqi hadiqata fulanin. Kau duduk jogging bawah ni. Ya sahabah. Sahabah ni awan, bukan sahabah tu sad, dia kawan. Sahabah yakni awan, cloud. Asqi hadiqata fulanin. Pergilah kamu basahkan kebun si fulan, hujankan kebun si fulan. Sahabat ni terkejut tuan-tuan. Masya Allah. Siapa fulan bin fulan? Aku pun tak kenal dia. Sedangkan langit, kerajaan langit kenal. Makhluk langit kenal. Yang aku tak kenal. Lalu dia tengok hujan sedang, awan tu bergerak, bawa tai hujan. Orang kata tai hujan lah. Yang hitam tu jalan. Dia follow tuan-tuan. Dia follow sebab nak cari berkat siapa orang yang kaya sangat ni. Sampaikan awan-awan berbicara nama fulan bin fulan. Sedangkan dia dekat dunia tak kenal siapa kawan tu. Dia ikut awan. Ni hadis Muslim sebut. Ikut awan. Awan berhenti. Turun je. Air tu timpa. Tu parit saluran kecil lebih kurang, sungai kecil lebih kurang. Dia follow air tu ke mana air tu pergi. Punya nak ambil tahu. Sebab nak berjaya, tengok siapa yang berjaya. InsyaAllah kita berjaya. Macam mana tadi Tan Sri yang disebut oleh Ustaz tadi, Ustaz Abdullah Khairi tadi ni, memang the more you give, the more you get back. Jangan risau. Lalu dia follow ayat tadi. Kelihatan di sana seorang lelaki tua sedang mengambil air di sungai tersebut. Dibawa satu tempat, disirami tanamannya. Lalu ketika dia sibuk mencebok air, datang sahabat tanya, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Adakah tuan ini fulan bin fulan? Ya betul lah. Macam mana awak tahu nama saya sedangkan saya pun tak kenal awak? Gitu. Saya terdengar nama tuan, langit sebut. Apa secret resipi tuan? Sampai awan di langit sebut nama tuan, dia pegang, marilah sini tuan, dia kata. Jom ikut saya. Nampak tak tanaman saya yang menghijau dan menguning? Bila Allah bagi hasil,
Saya mesti pecah kepada 3 bahagian. Wanted, wanted, wanted. Lebih kurang itulah. Ataupun 1/4, 1/4, 1/4. 1/3. 1/3, sorry. 1/3, 1/3. Apa dia buat? Bila saya dapat hasil, saya tak makan lagi. Saya sedekah dan derma dulu. Macam Dr. Salah Atiyah tadi ni. Bila dapat hasil 1/3, atasaddaqu bisulusihi. Aku sedekah dulu dengan 1/3-nya. Ana akulu wa iyali sulusahu. 1/3 lagi aku dan anak biniku memakannya. Wa aruddu fiha bisulusi. 1/3 jadikan modal untuk berniaga tanam semula. Allahu Akbar. So Nabi sebut bila sahabat tanya, sedekah macam mana yang paling afdal, dapat ganjaran banyak pahala. Nabi jawab apa dia? Wa ta'malul ghina, kalau kamu bercita-cita nak jadi orang kaya. Di situ pun dah Ustaz Allah baca ayat tadi, masya-Allah. Wa tijaratan lan tabura. Maksud dia dalam bahasa kacamata dunia, Datuk, kan? Orang derma ni, kenapa sesiapa yang tak nak bisnes dia bankrupt, rugi, kena wajib bersedekah. I don't want to say sunat because the Malay minded like that. If you give, you buat, you dapat pahala. You tak buat, you tak berdosa. Yang ni jadi mangkak hidup. Macam semain sunat ba'dah. Berapa ramai yang berani buat solat sunat ba'dah? Solat sunat ba'dah. Berapa ramai? Kenapa? Solat ni, kita buat sunat ni, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa, betul itu. Sama juga diterjemahkan sedekah macam tu. Akhirnya how to be success in our business? Tak boleh. Tak nak sebut, nak beritahu bagaimana keadaan kita pada hari ini. Sebab itulah saya yakin apa yang dibuat oleh, Masya Allah sebut, memang kita, kami penceramah tapi nak tebuk day, nak buat keluar 1 juta ni, kok baru nak jutawan, kok juta kan. Tapi orang dah buat dah depan mata kita. Tuan-tuan takkan tak nampak. Nak mari Feder Senayan ni masuk belukak rata, waste bawa. Tak ada bangunan langsung. Semua sawit. Kananku sawit, kiriku sawit. Nak sampai Cirit. Dia buat pula jalan raya, construction buat jalan jam pula. Dalam hujan-hujan buat tahan pula kereta. Kan? Tapi nak beritahu apa dia? Tiba-tiba bagaimana Allah ilhamkan dekat Tan Sri, boleh buat kat sini. Memang Datuk Zah kata cemuru kat Selangor tak ada kan. Tapi itulah Allah takdirkan dah. Orang Sendayan ni dapat peluang. Tuan-tuan bayangkan dengan masjid macam ni. Kena panggil lah Tuan Tan Sri, panggil Bilal masjid negeri, Bilal masjid Mekah kan. Dia tarik bunyi macam lebih kurang lagut. Allah. Dengar tu sedap tuan. Allah. Untung imam macam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil yak semayang, terlupa basuh kaki. Asyhadu an la ilaha illallah. Kaki kanan basuh, kiri terlupa pula. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ambil nikmat yang Allah bagi kat tuan-tuan, memang kita kufur, na'udzubillah min zalik. Paip air bilik tadi tu bukan warna biasa, warna macam mahal. Aku nak ambil pun takut. Aku nak patah-patah bulu pakit je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ambil manfaat kekayaan orang, agak-agak tuan-tuan boleh jumpa Tan Sri ke? Subhanallah. Tuan-tuan fikir-fikir mana patut. Sebab tu jangan berkira tuan-tuan. Tuan-tuan berapa ramai anak-anak muda baru kerja. Kita tak pernah wasiat ke anak-anak pun. Abang, kakak, kalau kakak kerja nanti, gaji kakak 3,000
boleh tak kakak potong dalam akaun Maybank to you, send me klik whatever, kakak tolong potonglah dalam RM20. Hantar mari mak tahfiz kat kampung kita, hantar duit kat masjid kita. Kakak, kalau 1000 orang-orang kampung ni derma seorang RM20, 20,000 kakak, masjid dah ada. Wahai mak ayah, saya dah tanya baru-baru ni, baik di Kelantan, Angkatan Tentera, di Desa Pahlawan, Kok Lanah pun jawab, budak-budak geleng pala. Kita tak nak pesan ke anak-anak kita. Kita tak nak pesan, tuan-tuan. Kalau hamba Allah tu yang dua orang bagi duit kat saya, kata, aku tak bagi ya, sabar gatai belajar jauh. Saya ingat, demi Allah dalam bahasa akal saya balik pergi 88, 89, saya akan balik. Tapi Allah bagi dia orang ni hidayat. Dia bagi duit kat, bukan banyak pun Datuk Izhar, RM75 aja. Akhir sampai tahun ke-7 baru saya balik. Allahu Akbar. Dan ayah saya pun dapat, semua dapat. Tuan-tuan, kalau bincang tentang diri saya pun dah cukup dah. Ni orang tua ni, ngemak dia dengan ayah dia semua. Tuan-tuan bayangkan, adik-beradik mandi jenazah mak, kan? Yang semayang adik dia, abang adik, dia baca talqin talih kat rubah. Tuan-tuan bayangkan, saya tak boleh nabi waktu saya bersakit di belakang, tapi tengok dalam video tu, saya naik kapal terbang balik daripada Subang ke Penang, mata peziarah, dan saya balik, dosa duk buhung lah, saya akan keluar air mata. Sebab kita takut kita ni, anak-anak kita ni tak boleh nak buat macam tu dekat kita. Why? Banyak koreksi diri, tuan. Sebab kita ni kedekut. Lalu Allah jadikan anak kita kedekut tenaga untuk mak bapa. It's not impossible things. Kita tua sakit, anak-anak malah nak balik. Saya punya, orang kata apa tu, recallnya, muhasabahnya, sebab kita ni buat masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan buatlah ambil manfaat, insya-Allah. Terima kasih banyak, tuan. Ya, jangan duk cerita tentang jahat orang. Kita suka cari jahat orang. Carilah kebaikan orang. Tuan-tuan doalah kat Tan Sri Rashid ni begini. Ya Allah, berilah lagi limpah roh kekayaan Tan Sri Rashid. Kan? Malaikat dalam hadis sahih sebut apa dia? Malakul muwakkal 'inda ra'sihi yaqulu amin amin walaka misli. Kita doa dekat orang baik, Allah, Nabi kata, malaikat berada dekat kepala kita, diwakilkan malaikat doa ni, yaqulu amin, ya Allah, bagi sebelah hari jadi senang, lendang sehat. Kita pun amin, baca malaikat amin. Dan apa kata malaikat dekat kita? Wahai saudara yang berdoa untuk sebelah hari, hang mendapat sama sebelah hari. Kenapa selfish? Kenapa penting diri sendiri? Itulah persoalan tema, kerana us kedil kendir bun kharab bagaimana? Ni, del tu pagal ni. Nampak betul tak? Sebab hati kita berpenyakit. Ini masalah kita, insya-Allah. Moga-moga manfaat pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih banyak kepada pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Negeri Sembilan sudi panggil saya antara salah seorang malam ini untuk berbincang di hadapan ribuan jemaah yang ada pada malam ini, Datuk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haslin. Jadi baik bila kita ada duit ni, tuan-tuan, banyak benda kita boleh buat. Kita boleh berzakat, kita boleh bersedekah, berwakaf dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, tuan-tuan, Negeri Sembilan ni beruntung. Sebab zakat Negeri Sembilan ni dia begitu advance sekali. Pada malam ni saja, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, ada buka kaunter zakat kat belakang. Maknanya kalau tuan-tuan rasa nak potong zakat daripada pendapatan, boleh. Nak potong nak kirakan zakat emas isteri, boleh, tak ada masalah. Zakat ni bukan zakat fitrah dia, tuan-tuan. Dia zakat ni, pertama dia ada zakat pendapatan. Yang kedua, dia ada zakat fitrah. Baru-baru ni bila sebut zakat fitrah, saya jumpa ada kawan-kawan Maharaja Lawak, tuan-tuan. Jumpa dekat TV3. Jadi duk sembang-sembang ni, Syuib ni antara orang, walaupun tuan-tuan tengok tak berjaya dia? Syuib Raja Lawak, tuan-tuan. Dia ni asal orang susah, tuan-tuan. Sekarang alhamdulillah Tuhan bagi rezeki ke dia. Dia jual itu je jaya. Dia jual madu berjaya. Dia jual. Macam-macam semua naik dia, alhamdulillah. Dia buat kecoh wai suku, naik harga wai suku. Dia dengan Zizan punya kerja, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dia duk sembang-sembang tu, ada kawan tu dapat duit, menang dekat TV. Dia buat lawak, dia menang 100,000, tuan-tuan. Buat lawak je.
Tak payah belajar susah-susah. Lawak je 100,000 dapat. Duk sembang-sembang bak 100,000 tu. Syuib pun cakap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, aku dah bayar dah baru ni. Zakat apa? Zakat fitrah. Rupa dia tak tahu bahawa zakat ni kena ada pada zakat pendapatan, zakat simpanan. Barulah dia WhatsApp saya detail. Dia kata, Ustaz, dalam akaun saya banyak sekian. Dalam akaun ni banyak ni. Ni dapat banyak ni. Kena bayar berapa banyak? Allahu Akbar, tuan-tuan. Memang banyak duit mereka ni. Tapi bila saya bagi tahu, habis dia qada yang lepas-lepas. Sama Abang Norman Hakim. Kan dia dah, dulu dia ada masalah. Sekarang ni tak ada dah. Setiap bulan pergi bayar zakat. Dia qada lagi yang lepas-lepas zaman-zaman jahiliah. Anak dia, tuan-tuan dan puan, Allah bagi rezeki dia dengan abadi dulu. Anak pertama dia hafaz Quran sekarang. Dah habis dah dekat Turki. Dapat pelajar terbaik. Hafizun li kitabillah. Allahu Akbar. Dia tak nak bagi anak dia pelakon. Tapi dia kata, dengan duit lakonan ini saya nak bersihkan dengan zakat. Saya cuba jaga. Tak nak buat benda-benda yang haram. Dia cuba tuan-tuan dan puan. Jadi ada zakat harta. Zakat simpanan. Zakat simpanan campur semua akaun ada berapa belas ribu. Kalau di wilayah persekutuan, di Selangor, 14,000 ke atas, wajib zakat. So kita kira-kira masing-masing tuan-tuan. Zakat emas, isteri pakai berapa banyak. Yang simpan, yang pakai, semua kena bayar zakat tu. Ada zakat apa lagi? Zakat tanaman dan banyak lagi lah tuan-tuan. Jadi kalau nak kira, tuan-tuan pergi kat belakang. InsyaAllah. Jadi sebagai pengakhiran ni Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz Allah ni, dia ni sinonim dengan cerita. Sebab Ustaz Allah Khairi ni, dia hidup dia panjang tuan-tuan. Macam-macam dia lalui zaman susah, zaman senang, masa mengajar dekat Pulau Ketam, balik ke Pulau Pinang. Hidup dia memang penuh dengan macam-macam lah tuan-tuan. Ada happy, ada tak happy, tapi akhirnya berhappy juga. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan nikmat yang Allah bayar cash. Ni banyak cash. Cash apa tahu? Yang Tuhan bayar cash kat dia. Dia selalu pergi Mekah. Tuan-tuan, dia bagi, saya tengok Allah bagi balik. Ada orang dia tengok sendiri, bagi, lepas tu dapat balik, Allah bagi. Mungkin Ustaz boleh kongsilah pengalaman-pengalaman bagi semangat yang ada kat depan ni, bahawa janji Allah itu pasti. Janji Nabi itu pasti. Yang tak pastinya, janji Ustaz Hazlin. Wallahualam. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, pusingan terakhir ni. Tuan-tuan, saya buka Mahat Tahfiz pada 2011. Orang yang merasmikan ialah Datuk Dr. Harundin. Dia turun ke Penang, saya pergi jumpa dia, Datuk, boleh tak singgah sekejap, pecah tanah aja. Jadi malam tu kami mesyuarat, saya pun hantar wakil, kita mesyuarat, kita nak bagi dekat Datuk 600 lah sekurang-kurangnya kan. Datuk kata insyaAllah boleh. Jadi pagi tu, malam tu dia ada ceramah, pagi tu dia datang, pecah tanah, kita pun sewa backhoe apa semua. Rupanya Datuk ni, tuan-tuan almarhum ni memang hebat, dia pandai bawa backhoe. Datuk Harun Adin. Jadi tak payah nak ajar, dia akan korek, angkat, memang dia pandai lah. Habis-habis semua tuan-tuan, saya bagilah satu baju Pusat Kecemerlangan Asy-Syafi'i. Dah pakai apa semua, dah salah balik, kita bagi sampul lah. Terus dia kata tangan. Kita kenapa tu? Ni sajalah untuk duit minyak, tak payah. Saya gaji saya pun banyak dah. Masya Allah, saya kata ni tak payahlah. Ambil lah Ustaz. Tapi malam ni jangan buat macam tu, bagilah tuan-tuan. Kalau tak bagi, tak balik kami. Tak bagi, kita tunggu. Ni Datuk Dr. Harundin ni kan. Dia tak, Masya Allah tuan-tuan, tak nak tuan-tuan. Tuan-tuan tengok, Allah ambil kematian dia, macam tahu dia nak mati kat mana kan. Dan orang duk ziarah dia tuan-tuan, walaupun mati tu dekat Amerika, orang ziarah dia, mati dia cukup baik. Saya nak cerita tuan-tuan apa yang berlaku kat saya tadi, tengah duk tunggu nak bayar tu, ada seorang pakcik pakai kursi roda, kaki tak ada. Ustaz nak pergi mana? Nak pergi KL. Esok ada, malam ni ada forum dengan Ustaz ni. Dia kata Ustaz, saya seronok dengan ceramah Ustaz. Dia kata kadang-kadang Ustaz jerekah, kadang-kadang saya meluat juga Ustaz. Ada juga dia meluat tu. Tapi banyak saya suka Ustaz lah, Alhamdulillah. Tapi ada orang tak suka saya semua apa dah. Itulah lumrah manusia kan. Tapi saya suka Ustaz lah ceramah Ustaz. Dah habis apa semua,
Dia keluarkan satu sampul, dia bagi kat saya. Saya kata, pakcik tak payahlah. Pakcik nak pergi mana ni? Saya nak pergi umrah, kata. Dalam hati saya tengok, pakcik pun nampak macam